Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar pendidikan Islam KSSM tingkatan 5 pada bahagian akidah. Okey, baiklah. Pada bahagian akidah, antara kandungan yang perlu dipelajari pada tingkatan 5 ini ada dua tajuk yang utama, iaitu pelajaran nombor 9 dan pelajaran yang ke-10. Baiklah, pelajaran yang ke-9 membincangkan tentang sifat-sifat Allah, iaitu sifat Ar-Raqib dan juga sifat Asy-Syahadah. Manakala pelajaran ke-10 iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi, sepanjang tahun ini pelajar-pelajar tingkatan 5 perlu menguasai dua tajuk ini. Baiklah, sekarang kita akan pergi pada muka surat 74, iaitu pelajaran yang ke-9 bertajuk Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengawasi dan Maha Menyaksikan. Okey, lihat unit 1, iaitu Ar-Raqib merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengawasi semua perbuatan dan keadaan makhluk. Di sini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang mengetahui dan sentiasa mengawasi tindak tanduk manusia, sama ada yang nyata ataupun di dalam hati. Itulah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang kita melihat kepada dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat Ar-Raqib, iaitu sentiasa mengawasi semua makhluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Surah Al-Maidah ayat 117. Yang bermaksud, kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku, menjadilah engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka, dan engkau jualah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyaksikan di atas segala perbuatan-perbuatan hamba-Nya. Dan ingat, di mana saja kita berada, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat. Dan Raqib dan Atid, iaitu malaikat yang bertugas untuk menulis segala amal kebajikan kita dan menulis setiap sesuatu, sama ada yang kecil, ada yang besar, sama ada yang di dalam hati ataupun yang dilafazkan dengan kata-kata. Kemudian kita melihat dalil yang disebut sebagai dalil hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Somad yang meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsuma kunta." Yang bermaksud, iman yang paling afdal bahawa engkau mengetahui Allah bersama-samamu walaupun di mana pun engkau berada. Ini jelas menunjukkan daripada hadis Nabi SAW, keimanan seseorang itu dikatakan sempurna apabila sentiasa merasai di dalam hati kita sentiasa disaksikan Allah, diawasi oleh Allah setiap gerak-geri dan niat kita, juga hasrat kita yang belum ataupun yang sesudah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, dan hasil daripada keadaan itulah seseorang hamba itu akan menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana sentiasa merasa dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana jua ia berada. Okey, sekarang pelajar-pelajar kita melihat pada pembuktian Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat Ar-Raqib, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menguasai ataupun mengawasi manusia dalam aspek kepatuhan kepada perintah dan larangannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 52,
wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Yang bermaksud Allah sentiasa mengawasi setiap sesuatu. Jadi di sini menunjukkan bahawasanya kita ini tidak boleh terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap sesuatu itu Allah Maha mengetahui, sama ada ianya di lautan, sama ada ianya berada di langit, sama ada berada dalam lubang dalam tanah, di mana sekalipun tetap Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Okey, yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi manusia dalam aspek hubungan sesama manusia. Maka di dalam kehidupan kita, di dalam urusan kehidupan kita, tidak boleh terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha kana alaikum raqiba, yang bermaksud Allah sentiasa mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat 1. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita akan pergi kepada unit yang kedua, iaitu nama Allah yang bersifat dengan Asy-Syahid. Maksud Asy-Syahid iaitu nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha menyaksikan segala perbuatan dan mendengar segala ucapan makhluk, serta tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripadanya. Dalil nakli nama Allah yang bersifat dengan syahid, al-syahid, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, kul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah syahidum baini wa bainakum. Surah Al-An'am ayat 19, yang bermaksud, bertanyalah apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya. Katakanlah Allah menjadi saksi antara aku dengan kamu. Maka ayat ini menunjukkan dan menjelaskan kepada kita di dalam segala perbuatan kita, sama ada baik dan buruk, yang menjadi saksi di atas perbuatan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita melihat kepada hadis Nabi SAW. Berkata Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, inna rajulan min bani Israil sa'ala ba'da bani Israil an yuslifuhu alfa dinar faqala i'tini bisyuhada'i ushhiduhum faqala kafa billah syahida. Riwayat Bukhari. Yang bermaksud, sesungguhnya seorang lelaki daripada Bani Israel telah meminta daripada salah seorang mereka untuk meminjam wang sebanyak 1000 dinar. Maka dia pun mengatakan, datangkan kepadaku seorang saksi agar dia menyaksikan bahawa kamu telah meminjamkan daripadaku 1000 dinar. Maka lelaki tersebut pun menjawab, cukuplah hanya Allah menjadikan saksi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiruhu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Surah Al-Fath ayat 28. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, supaya dia memenangkannya ke atas segala bawahnya agama yang lain, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyaksi dan menghitung segala amalan perbuatan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yauma yab'asuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahida. Surah Mujadalah ayat 6. Semasa mereka, yang bermaksud semasa mereka semua dibangkitkan hidup semula oleh Allah, lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka telah kerjakan. Allah telah menghitung amalan-amalan mereka itu satu persatu, sedang mereka telah
melupakannya, dan Allah menjadikan saksi akan tiap-tiap sesuatu. Maka jelas di sini segala perbuatan kita akan menjadi saksi. Antara penyaksian yang menjadi saksi ke atas perbuatan kita yang jelas dan nyata, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Maka percayalah pelajar-pelajar semua, setiap apa yang kita lakukan sama ada baik dan buruk itu disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perasaan keimanan itu yang muncul dalam hati itu, itulah yang menyelamatkan kita daripada melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang menjadi saksi atas segala perkara yang nyata atau perkara yang tersembunyi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, awalan yakfi bi rabbika innahu ala kulli syai'in syahid. Surah Al-Fussilat ayat 53, yang bermaksud, belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Maka di sini ayat ini bertanya kepada kita, tidak cukupkah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi di atas perbuatan-perbuatan kita? Tidak yakinkah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita tidak merasai sedemikian, bermakna keimanan dan keikhlasan hati kita di dalam beragama masih lagi belum mencapai pada tahap keimanan yang teguh, yang sehingga dikatakan merasakan di dalam setiap perkara, di dalam setiap sesuatu perbuatan kita sentiasa disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi di atas perhubungan orang-orang yang munafik. Maka jelas di sini Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya melihat pada orang mukmin, orang yang beriman saja, hatta orang munafik, orang kafir juga Allah menjadi saksi di atas perbuatan-perbuatan mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Munafikun ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna munafiqina lakazibun. Yang bermaksud, apabila orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benar rasul, dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Maka di sini jelas Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui isi hati orang-orang munafik, meskipun mereka mengaku beriman di hadapan Rasulullah, mengaku beriman di hadapan umat Islam, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh terlepas, pasti Allah mengetahui. Maka sebagai kesimpulan daripada tajuk akidah pelajaran tingkatan 5 ini, iaitu sifat-sifat Allah, ada dua yang kita bincangkan tadi, iaitu sifat Ar-Raqib dan sifat Asy-Syahid. Sifat Ar-Raqib iaitu mengawasi, sifat Asy-Syahid iaitu menyaksikan. Perkataan ini hampir-hampir sama, cuma keadaannya berbeza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Raqib iaitu satu kalimah yang menunjukkan Allah yang mengawasi kita, manakala Asy-Syahid iaitu hati dan keimanan kita yang memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dalam kalimat-kalimat yang lain disebut Ar-Raqib itu adalah sebagai muraqabah, di mana seseorang itu merasakan sentiasa diintai-intai, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja ia berada. Manakala perkataan ataupun sifat Allah yang bersifat Asy-Syahid yang menjadikan satu keadaan kepada hamba itu yang disebut sebagai musyahadah, di mana hamba itu sentiasa merasakan, melihat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah,
Dalam dua kalimat ini ia nak menjelaskan kepada kita bahawasanya di dalam segala urusan kehidupan kita ini tidak boleh terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita menyaksikan Allah ataupun Allah mengawasi kita. Insya-Allah kita semua menjadi orang-orang yang beriman, pelajar-pelajar semua menjadi orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja kita berada, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.